pada tengah hari ini kita buat dua laporan polis mengenai kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu beliau mengumumkan 2 runtuh kepada peneroka di Felda Jengka 8 di Pahang. Dan secara jelas daripada ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila dia menyentuh tentang penyenaraian Felda Global Venture dan kemarahan beliau terhadap golongan yang disebut sebagai golongan penentang kepada penyenaraian, sehingga diungkapkan 2 kali perkataan haram janda. Maka kita telah merujuk dalam kamus dewan, contohnya perkataan jadah itu dikaitkan dengan anak haram atau anak luar nikah. Maknanya apa yang kita faham daripada ucapan Perdana Menteri, mereka yang menentang penyenaraian Felda Global Venture itu adalah anak haram atau anak luar nikah. Dan ini merupakan perkataan yang sangat kesat, yang tidak wajar sama sekali diungkapkan oleh Perdana Menteri, yang kita anggap kalau dia bapa kepada anak-anak, maka adalah sesuatu yang sangat buruk apabila bapa mengungkapkan perkataan yang kesat kepada anaknya sendiri. Jadi ini yang berlaku, dan kita menyatakan rasa kesal. Dan hari ini kita buat laporan polis. Kita menuntut Perdana Menteri menarik balik, mohon maaf, dan menarik balik ucapan beliau. Dan peguam kita pun akan menghantar surat resmi kepada Perdana Menteri supaya Perdana Menteri dalam tempoh tertentu menarik balik ucapannya. Jika tidak, saman malu akan dikemukakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan laporan polis ini kita buat di seluruh negara. Ini untuk makluman kepada rakan-rakan ni. Kita serah pada peguam kita lah. Peguam tak beritahu lah, tapi saya fikir mungkin tak lebih daripada 14 hari lah pun. Memalu. Sudah putus, kita akan buat sama malu. Dan sama malu ini sebenarnya dia terbuka, maknanya banyak pihak lah yang boleh sama malu pada dia. Pertama sekali tentulah saya yakin antara yang ditujukan itu kepada anak, satu anak peneroka, kepada peneroka yang memfailkan injaksi, kepada lawyer juga, lawyer yang buat tu, dan juga kepada pihak-pihak yang dianggap menentang penyenaraian. Jadi pihak-pihak yang menentang ni ramai, kan? Jadi kita buka lah pada siapa-siapa untuk memfailkan saman sekiranya Perdana Menteri bertegas untuk tidak menarik balik ucapan dia. Istilah durian runtuh dia berbeza dengan pinjaman, tawaran pinjaman di bawah Felda Global Venture. Ini yang orang keliru. Orang sangka durian runtuh itu sama dengan pinjaman saham. Jadi untuk makluman, durian runtuh ini diberikan oleh Perdana Menteri kononnya sebagai satu penghargaan kepada peneroka, dan diambil daripada duit peneroka. Saya mendapat maklumat 1.689 bilion ini diambil daripada pendapatan anak-anak syarikat dan juga pelaburan saham Felda di bank-bank tertentu, antaranya di Maybank, dan juga pendapatan daripada tanah Felda Plantation. Daripada duit inilah yang digunakan untuk membayar mengikut 3 fasa. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Maknanya ini duit peneroka. Jadi bila dia nak beri, sepatutnya PM tak boleh nak ungkit-ungkit soal pemberian ini. Dia kata dia nak tengok siapa yang ambil duit ni tebal muka lah, apalah kan. Jadi pasal ini duit peneroka. Bila duit peneroka, kalau dia nak bagi, dia bagi sajalah. Tak perlulah dia nak condemn kan. Dia nak blame peneroka-peneroka. Jadi itu duit kita. Artinya saya selalu sebut, ambil duit ni. Kalau ada di kalangan peneroka menghadapi kesukaran, sebab pengagihan dah mula. Dia dah mula pada hari semalam pengagihan ni. Contohnya macam terolak, dia dah bagi.
Walaupun dalam bentuk cek lah. Cek itu nanti dia bagi semua. Ini kenyataan daripada Perdana Menteri yang kemudian disahkan oleh Datuk Ahmad Maslan dari Sesaman. 112,635 orang semua dapat. Jadi tak timbul kalau ada yang mengatakan kami ni dapat ke tak dapat, yang tak bersetuju dengan penyandaran. Dengan kata lain dia tak sign tawaran saham. Jadi semua dapat. Kalau ada kes-kes, sebab saya dah mula terima aduan daripada pengurus. Pengurus kata siapa yang tak sign tawaran pinjaman tak dapat. Kalau tak dapat, mereka boleh buat laporan polis. Sebab apa buat laporan polis? Kita pun nak tanya juga. Kalau untukkan 1.89 bilion itu untuk 112,635 orang, kalau dia tak beri kepada orang yang tak sign, duit itu bagaimana? Ini dah jadi pecah amanah, kan? Jadi maknanya ini tak berbangkit dah. Jadi semua penuka berhak untuk mendapat. Dia macam mana pun dia mesti bagi 15,000. Kalau dia tak bagi 15,000, maknanya dia pecah amanah. Mana walaupun penuka tak ada, isteri penuka tak ada, tinggal anak, dia mesti bagi 15,000 tu. Dia nak tackle semua golongan untuk mileage politik. Maknanya dia akan dapat undi penuka, undi isteri dan undi daripada anak-anak. Itu package dia untuk tackle semua golongan. Tapi bagi saya, kalau pun mereka berhujah begitu, bagi saya lah, dengan perkembangan terbaru ni, pergolakan di kalangan adik-beradik dalam menyelesaikan masalah duit ni siapa yang layak, dia akan orang kata backfire kepada dia. Masalah sekarang pun dah masalah bila isu contoh macam isu sain borang ni, kan? Okey, kalau dia pentadbir tanah, mak bapak dah meninggal, dia tak ada kuasa lebih pentadbir tanah ni. Kan? Dia kena rujuk dengan adik-beradik yang lain juga. Seorang adik-beradik tak setuju, dia tak boleh sain. Tapi jadi isu sekarang ni, dia sain tanpa dia rujuk dengan adik-beradik yang lain. Ini jadi perbalahan. Saya dipahamkan jadi pergaduhan besar di kalangan adik-beradik. Pasal apa? Bukan pasal ribu-ribu. Yang sign tadi tu. Yang sign taruh borang saham tu. Pun jadi kecoh. Maknanya kesimpulan dia, semuanya berpunca, segala-galanya berpunca daripada cadangan kerajaan penyenaraian. Isu penyenaraian ini telah menimbulkan suatu kontroversi, suasana yang tidak harmoni. Artinya dari sudut ini, kerajaan telah gagal. Kan? Dia telah melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan reputasi kerajaan jatuh kerana isu ini.